Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ini tuan-tuan semua, rakan-rakan seperjuangan, Cik Zainal, Cik Ustaz Asri, Cik Uzani dan Cik Farah. Okay. Hari ini saya membawa satu cerita yang berbeza dengan tuan-tuan sekalian. Kalau katakan tuan-tuan lebih membawa kepada pengalaman apa yang pernah berlaku sama ada pada diri sendiri atau kepada orang lain. Tetapi saya membawa satu cerita, satu topik, bukan topik tetapi satu mitos, sama ada mitos atau satu legenda yang kita tak tahu sama ada ia betul-betul berlaku atau tidak. Tuan-tuan, perempuan sekalian, pernah pergi ke pantai? Suka dengan pantai? Suka dengan laut? Betul? Dan pernah belayar atau tidak? Pernah tak belayar? Pernah? Pernah. Ya. Ke mana? Kalangkawi. Siang? Malam? Jauh ya. Malam siang boleh. Hari ini saya di sini bersama tuan-tuan bercerita sedikit mengenai suatu mitos, suatu legenda berkenaan dengan The Flying Dutchman. Pernah dengar cerita tu? Apa yang dicerita? Apa yang dia ketahui ceritakan? Pada tahun 2006, pernah tengok cerita The Pirates Caribbean? The Pirates Caribbean, The Dead Chess Man. 2007, The Pirates Caribbean, End of World. Dalam dua-dua cerita ini dimasukkan elemen-elemen berkenaan dengan cerita apa? The Flying Dutchman. Boleh saya beritahu tak cerita apakah sebenarnya itu The Flying Dutchman? Tak ada, sedikit je kan? Siapa sedikit saja yang mengetahuinya. Kan kalau katakan tuan-tuan pernah melihat cerita kartun SpongeBob, pernah tengok? Ada cerita elemen-elemen berkenaan dengan The Flying Dutchman. Satu hantu yang berwarna hijau dan kapal yang berwarna hijau. Pernah? Kalau katakan pernah melihat, pernah menonton cerita kartun SpongeBob SquarePants, memang ada The Flying Dutchman. Apa itu Flying Dutchman? Pernah tengok kan kapal dia? Kapal The Flying Dutchman. Saya tunjukkan. Saya kongsikan dengan tuan-tuannya. Inilah kapal yang dinamakan sebagai The Flying Dutchman. Pada abad ke-18, kisahnya bermulanya suatu pelayaran daripada Belanda ke negara ke tanah Jawa, dibawa oleh seorang kapten yang bernama Van der Decken bersama dengan anak-anak kapalnya. Diceritakan melalui mitos, kapal ini membawa suatu perjalanan dengan kelajuan yang cukup laju dengan bantuan makhluk asing. Perjalanannya memang cukup menakjubkan. Dan dalam perjalanan daripada Belanda ke tanah Jawa, di tengah-tengah perjalanan berlakunya hujan lebat, angin taufan. Di sinilah apabila berlakunya benda-benda yang tidak seeloknya, contohnya hujan atau angin yang kuat, kapal-kapal dagang, kapal-kapal yang dalam pelayaran akan berpatah balik, atau kedua menghentikan perjalanan, atau ketiga mencari dataran-dataran untuk berhenti, berehat daripada angin-angin taufan. Tetapi tidak dilakukan oleh Kapten Van der Decken. Pada kelasi berjumpa dengan beliau, "Tuan, kapal kita berada dalam keadaan masalah. Angin kuat. Jadi kita perlu berpatah balik atau berlindung." Tetapi apa dia cakap? Apa yang diucapkan oleh kaptennya? Kapal ini tidak akan berhenti daripada pelayaran ke tempat kita ke mana? Tanah Jawa. Atau kalau berpatah balik, aku dan engkau semua akan disumpah selama-lamanya. Itu sumpah beliau. Dan malangnya sekali disebabkan oleh angin yang kuat yang datang melanda dengan taufan, Kapten Van der Decken terpaksa
mengikut apa yang dikatakan oleh kelasi-kelasi di bawahnya beliau. Beliau terpaksa berpatah balik, dan disitulah sumpahan yang pernah diucapkan oleh beliau terkena kepada beliau dan anak-anak kapal. Bermakna sumpahan yang dikenakan kepada beliau tidak akan bertemu dengan tanah dan terpaksa mengharungi 7 benua lautan seumur hidup mereka tanpa henti. Ini adalah satu mitos, ini adalah satu legenda, perkara yang pernah berlaku, kita tidak tahu. Tahun 1823 terdapat catatan daripada satu kapal yang pernah melihat The Flying Dutchman tiba-tiba muncul sahaja di hadapan kapal mereka, dan dalam masa sedetik sahaja kapal itu hilang. Terdapat juga catatan pada tahun 1836 seorang kapten kapal juga melihat wujudnya kapal ini betul-betul di hadapan kapal mereka. 1881 tercatat di dalam catatan daripada kapal-kapal yang lain yang dibawa, yang bersama-sama pada waktu itu adalah Raja King Victor yang kelima. Beliau bersama dengan 2 orang kelasi terlihat kapal ini melintasi kapal yang dinaiki oleh mereka. Dan malang sekali, keesokannya harinya salah seorang daripada kelasi beliau telah ditemui mati dalam keadaan yang amat mengerikan. Banyak berlakunya kisah-kisah di sini apabila banyak kapal-kapal yang berlabuh yang melintasi benua 7 benua ini pernah berjumpa dengan kapal berbentuk seperti ini, dan dalam masa yang sama juga kapal itu hilang tanpa dapat dikesan. 1942 di Cape Town, pelabuhan Cape Town, juga adanya kelasi kapal yang menjumpai kapal berbentuk ini. Adakah ia benar-benar wujud atau tidak? Di seluruh dunia, kapal ini sentiasa bergerak dari satu benua lautan ke benua lautan yang lain tanpa henti. Dan dikatakan bagi kepercayaan para kelasi, para pedagang bertemu dengan kapal The Flying Dutchman membawa maksud yang amat malang. Apabila bertemu dengan kapal ini bermaksud kecelakaan kepada perjalanan mereka. Itu sebabnya bagi pedagang, mereka meletakkan ladang kuda di tiang kapal masing-masing bagi mengelakkan berlaku bertembung dengan kapal-kapal ini. Sama ada kapal ini wujud atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Tetapi banyak catatan-catatan daripada pedagang, banyak catatan-catatan daripada pelayar, mereka mendakwa pernah berjumpa dengan kapal ini. Persoalan ini sentiasa bermain di fikiran yang pernah berlayar. Apakah kapal ini? Tanpa sebarang muatan dan tanpa seorang pun di dalam kapal ini. Tiba-tiba muncul di hadapan, dan dalam sekelip mata sahaja kapal itu hilang tanpa dapat dikesan. Di sinilah wujudnya mitos sama ada ia sebenarnya wujud atau tidak. Malah daripada tahun ke tahun, perkara ini sentiasa menjadi bualan, dan perkara ini sentiasa menjadi igauan kepada setiap pelayar-pelayar, walaupun daripada zaman 18 kurung ke 18 sehinggalah ke zaman sekarang, zaman milenium. Kerana dalam tempoh beberapa tahun yang lepas, ada orang yang sempat merakamkan gambar kapal ini sedang melalui pesisiran pantai di Afrika.
sama ada ia adalah satu gambar yang betul-betul wujud ataupun sesuatu gambar yang ditempelkan di tepi pelajaran itu. Jadi persoalan ini sentiasa bermain di fikiran. Wujudkah? Kita ambil satu contoh, kita bawa sedikit kepada The Dragon, segitiga Bermuda. Wujudkah tempat itu? Sebab kalau katakan kita melihat lautan ini terlalu luas, lautan ini terlalu besar kalau dibandingkan dengan dataran di dunia ini sendiri. Di situlah kita lihat kapal kita MH370 apabila dia menjunam, dikatakan menjunam ke lautan. Apakah perbezaan? Apabila menjunam ke lautan, di situ kita tidak dapat kesan. Secara rumusannya, persoalan ini perlu ditengok balik sama ada ia sebenarnya wujud atau tidak. Sekian, terima kasih. Serius. Okey. Macam mana nak ulang ni?